Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Jastrin bin Muhammad Nasrafi, nomor metrik 203018. Saya akan membantangkan kursus yang telah saya jalani, yaitu kursus pengalaman awal di sekolah, PALS, sekolah yang telah saya jalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara, wilayah Persekutuan Labuan, bertarikh 9 Ogos 2021 sehingga 22 Ogos 2021. SMK Mutiara ataupun nama asalnya yaitu SMK Memberdaya Labuan mula beroperasi pada awal tahun 1970-an melalui pembinaan kompleks Tentera Memberdaya Labuan. Pada asalnya didirikan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tentera. Tahun 1971 secara resminya SMK Memberdaya Labuan ditubuhkan. Nama tersebut dicadangkan oleh Encik Mak Yuen Ken dan beliau turut dilantik menjadi pengetua SMK Memberdaya Labuan yang pertama. Tahun 2000, lokasi SMK Memberdaya Labuan dipindahkan ke kawasan baru yaitu Kampung Sungai Bangat bagi mengelakkan pencemaran bunyi. Kerana pada asalnya, lokasi sekolah ini bersebelahan dengan lapangan terbang Labuan. Nama-nama baru yang dicadangkan adalah SMK Sungai Bangat, SMK Labuan 2, SMK Tanjung Kubur, dan juga SMK Mutiara setelah berlakunya perpindahan lokasi. Dan akhirnya nama baru yang dipilih ialah SMK Mutiara sebagai nama baru. SMK Mutiara pada ketika ini menjadi satu-satunya sekolah sukan negeri di wilayah Persekutuan Labuan dan turut menawarkan program pendidikan khas kepada pelajar khas yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran. Falsafah, visi dan misi sekolah. Falsafah sekolah iaitu berusaha bersungguh-sungguh untuk melahirkan warga sekolah yang berketerampilan dalam semua aspek serta mempunyai penyembuhan diri yang tinggi. Misi sekolah iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Seterusnya ialah tenaga pengajar yang terdapat di SMK Mutiara, wilayah Persekutuan Labuan adalah seramai 88 orang guru yang terlatih dan bilangan kekitaan sokongan adalah seramai 17 orang. Jumlah keseluruhan ialah 105 orang antara guru dan juga staf sokongan. Pengetua yang terkini ialah Encik Yahya bin Ahmad Putih yang mula berkhidmat pada Mac 2020 sehingga kini. Keseluruhan bilangan pelajar terdapat di sekolah ini ialah seramai 884 orang daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Lokasi sekolah SMK Mutiara pada ketika ini. Infrastruktur sekolah. Persekitaran sekolah yang dapat dilihat. Struktur organisasi pengurusan sekolah. Pengurusan tertinggi diketuai oleh Encik Yahya bin Ahmad Putih, dibantu oleh penolong kanan pentadbiran Encik Hisham bin Abdul Aziz, penolong kanan HEM Encik Masri bin Ayong, penolong kanan ko-curriculum Encik Jocelyn Lamibai, guru kanan yaitu guru kanan bidang bahasa Puan Nafidi Tadar, bidang sains dan matematik Encik Muhammad Nazri bin Mustafa, bidang teknik dan vokasional Puan Mizar Adliah binti Muhammad Syaib, guru kanan bidang kemanusiaan Puan Tio Gyoti. Budaya sekolah di SMK Mutiara ialah pelajar dan guru perlu masuk ke kawasan sekolah sebelum 7 pagi. Perhimpunan rasmi akan diadakan setiap hari Isnin pagi. Bacaan surah Yasin akan diadakan pada setiap hari Jumat pagi. Pengambilan konsep guru sayangkan muridnya. Penggunaan pas keluar masuk kelas, kelas tambahan, masuk ke sekolah dan waktu kelas berakhir, dan memakai pakaian uniform pada setiap hari Rabu, yaitu hari ko-curriculum. Keseluruhan budaya sekolah ini telah saya rujuk dengan guru pembimbing saya yaitu Encik Adrian Shu. Budaya kerja. Budaya kerja sepasukan merupakan salah satu budaya yang dapat dilihat dalam kalangan guru-guru di SMK Mutiara. Para guru akan bekerja sama dalam menjalankan sesuatu program. Seperti hari sukan sekolah, kerjasama yang baik akan menjalankan program dan juga dapat berjalan dengan lancar. Pengurusan masa yang cekap juga merupakan salah satu budaya kerja dalam kalangan guru SMK Mutiara. Guru-guru akan bergerak 5 menit lebih awal bagi memastikan mereka tiba di kelas tepat pada masanya. Budaya kerja profesional dalam perkhidmatan. Program SMK Mutiara
sangat profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Mereka mengamalkan sikap profesional dalam layanan apabila ditanya tentang sesuatu perkara berkaitan sekolah dan maklumat yang diperlukan. Seterusnya ialah budaya menyambut pelajar di pagar sekolah. Guru SMK Mutiara akan bertugas secara bergilir-gilir untuk menunggu dan menyambut pelajar di pagar sekolah pada waktu pagi. Mereka menyapa mesra ibu bapa sebagai tanda terima kasih karena menghantar anak ke sekolah. Pemikiran terbuka merupakan salah satu budaya kerja juga dalam kalangan guru SMK Mutiara. Dapat diperhatikan bahwa guru-guru mempunyai hubungan yang baik dan akan merujuk sesama sendiri tanpa wujudnya sikap seniority dalam melakukan sesuatu perkara. PBJ sekolah, jawatan kuasa PBJ ini dikaungi oleh Encik Yahya bin Ahmad Putih, yaitu pengetua SMK Mutiara. Telah jawatan kuasa dan aktiviti yang dijalankan oleh PBJ SMK Mutiara bagi tahun 2001 telah ditetapkan dan akan mengadakan mesyuarat agung tahunan PIBG bagi setiap 2 tahun. SMK Mutiara WP8 belum mempunyai persatuan alumni yang rasmi karena tidak ada alumni yang menubuhkan persatuan tersebut atas masalah tertentu. Sekolah juga sedang mengumpulkan dan mencari alumni sekolah yang telah berjaya untuk kembali berbakti kepada sekolah. Refleksi terhadap persekitaran, pengalaman dan pengurusan bilik darjah. Antara kekuatan yang dapat dilihat ialah penyediaan rancangan yang betul dapat disesuaikan dengan murid ketika kelas atas talian, yaitu PPR. Misalnya penggunaan alat bantu mengajar seperti aplikasi Quizizz membolehkan murid dapat mempelajari sesuatu tajuk tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada buku teks, dan ini akan memberikan variasi terhadap cara pembelajaran mereka. Pelaksanaan kebat melalui kaedah soal jawab ke atas murid dapat merangsang pemikiran mereka untuk berfikir secara lebih kritis dan kreatif, di samping dapat merasai suasana pembelajaran di dalam bilik darjah. Refleksi terhadap persekitaran, pengalaman, dan pengurusan bilik darjah secara dalam talian. Melalui temu bual bersama guru pendamping, terdapat setengah murid yang tidak dapat mengikuti kelas karena tidak mempunyai capaian internet yang cukup. Hal ini menjadikan tidak semua murid dapat mengikuti kelas yang telah ditetapkan. Perkongsian peranti dalam keluarga yang ramai juga menjadi kekangan kepada murid untuk menghadirkan diri bagi mengikuti kelas. Sikap sesetengah murid yang sengaja tidak menghadirkan diri dalam kelas atas talian juga turut mengganggu rancangan pengajaran yang telah dibuat oleh guru untuk memastikan murid dapat mengikuti kelas dan dapat memahami tajuk yang diajar pada waktu tersebut. Penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah guru bekerja sama dengan ibu bapa dan mengetahui masalah yang dihadapi oleh mereka dan membuat kelas secara bersendirian dalam waktu yang singkat bagi menghatikan kehadiran yang lepas. Kerjasama pihak sekolah juga seperti pembimbingan konseling bagi membantu murid yang mengalami kekurangan minat belajar dalam waktu pandemik ini dengan mengadakan forum motivasi atas talian. Refleksi budaya kerja dapat dilihat yaitu perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin. Kelebihannya ialah sebagai penyampaian maklumat kepada guru dan pelajar secara serentak dan meluas. Kelemahannya ialah mengambil masa pelajaran pagi jika tidak dibendung, bahasa berucap yang panjang juga menjadikan pelajar bosan. Penambahbaikan, guru perlu peka dengan masa dan tidak berucap panjang. Kelas tambahan yang kelebihannya ialah dapat melatih pelajar untuk lebih peka dan cemerlang dalam peperiksaan. Kelemahannya ialah dibuat pada sesi petang, menyebabkan pelajar merasa penat dan letih. Penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah memberikan waktu rehat pelajar sedikit panjang agar pelajar tidak letih. Perhimpunan Jumat tidak rasmi setiap hari Selasa hingga hari Jumat. Kelebihannya ialah segala maklumat harian dapat disampaikan pada waktu tersebut dengan pantas dan tidak mengganggu waktu PDP belajar. Kelemahannya ialah perhimpunan kadang-kadang mengambil masa agak lama, dan penambahbaikan yang boleh dilakukan yang membedakan masa tidak rasmi dan menghadapkan satu atau dua orang guru untuk menyampaikan maklumat dalam perhimpunan. Rumusan yang boleh dilakukan ialah sebagai seorang pelajar dalam pendidikan, pelajar bachelor pendidikan, khusus pas memberikan pengalaman yang bermakna bagi merasai suasana dalam bilik darjah. Interaksi pelajar dan guru penyelesaian sesuatu perkara melalui tunjuk ajar kepada guru sedia ada serta kerjasama antara guru pelatih dengan guru pembimbing dalam mendapatkan sesuatu maklumat mengenai sekolah. Kursus PAS ini memberikan rasa ingin tahu mengenai aktiviti seharian guru sekolah dari segi kurikulum dan kokurikulum, yaitu aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah sebagai akademik pelajar
dan penglibatan pelajar dalam unit beruniform, kelab dan juga sukan dan permainan sebagai pembangunan sasial dan rohani pelajar. Penyampaian ilmu tidak terhad di dalam bilik darjah, ia juga boleh dilakukan sama ada di pusat sumber, bilik APD, makmal komputer, dan lain-lain sebagai salah satu cara untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Ini memberikan gambaran kepada pelajar bahwa profesi guru tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah, tetapi boleh dilakukan di tempat lain selagi mana ianya selamat untuk menjalankan aktivitas pengajaran serta membolehkan pelajar mendapatkan maklumat dengan lebih baik. Terima kasih.